Bab ketiga ialah rambut Rasulullah SAW. Catatan mengenai kelebatan rambut Rasulullah SAW. Terdapat banyak hadis yang seolah-olah berbeza di antara satu sama lain, namun sebenarnya tidak ada percanggahan. Kerana rambut bagi saya adalah satu yang sentiasa tumbuh panjang. Ya. Rambut yang ada tu kan, mula-mula kita tengok daun tunjuk tu pun, rambut panjang tu, rupa dia hidup kan. Ya, dia hidup tumbuh je. Lepas tu dia orang kerat, timpan tumbuh kan. Ya. Ada yang beli selai tu 900,000. Ya. Ada dia mana tumbuh dia hidup. Ya. Kalau tuan-tuan ambil lampu suluh-suluh tak ada bayang. Itu betul tahqiq tuan Nabi ni. Sebab Nabi tak ada bayang, lazim. Dan Nabi nur, dia lazim. Ya. Kalau suluh memang tak ada bayang. Kalau suluh ada bayang tu rambut jin mana tu. Ya. Namun sebenarnya tidak ada percanggahan kerana rambut baginda Rasulullah SAW adalah satu yang sentiasa tumbuh panjang di hidup. Pada satu ketika rambutnya mencecah cuping telinga. Ya, cecah cuping telinga. Maka pada ketika yang lain pula rambut bagi saya nampak lebih panjang daripada itu kerana ada bukti. Ya, dan baginda hanya mengguntingnya beberapa kali sahaja. Ya, maka mereka yang melihat sekali rambutnya SAW sudah dikerat, menerangkan bahawa rambut baginda pendek. Sedangkan mereka yang melihat sebelum digunting, mereka melihat rambut tu panjang. Itu je, tak ada apa pun, sama je lah. Ya. Habis itu ada juga ulama yang mengatakan bahawa rambut hadapannya mencecah cuping telinga. Rambut hadapan kau terik, cecah cuping telinga. Dan rambut yang di tengah lebih panjang lagi, dan rambut yang di belakang mencecah bahu. Ya, cecah bahu ni panjang. Penjelasan yang seperlu. Pertama, kebiasaan Rasulullah SAW ialah mengekalkan rambut. Ya, mengekalkan akar rambut. Cukur tu tak banyak. Yang kedua, bukti-bukti ada menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mencukur rambut dengan pisar cukur selepas penghijrahan dalam tahun 6 Hijriah, semasa perdamaian Hudaibiyah pada tahun 7 Hijriah, dan juga terkala melakukan umrah qada pada tahun 19 Hijrah, ya, yang semasa Hajjatul Wada, ketika itu Rasul cukur. Yang ketiga, merupakan sunnah dan memberi ganjaran yang besar bercukur kepala pada setiap rukun haji dan umrah yang telah sempurna. 4. Setengah orang yang jahil menganggap berpahala besar bercukur rambut pada masa selain daripada yang telah disebutkan itu. Ini adalah bid'ah. Ya, dia cukur sepanjang tu. Ya. Dia kita cukur tu bukan kita kata maknanya satu sunnah yang kekal tak. Cuma kadang-kadang dia ada syaik benda arid. Ada setengah orang tu ada rambut panjang. Ya, dia rambut panjang sakit kepala tak dicukur. Itu masalah arid, masalah diri dia, masalah lain. Syekh Ali pula ada masalah. Dia takut mandi tak kata tadi, akhir dia ambil sikat dia cukur je pun ada juga. Ya, itu Syekh Ali. Maka ini tidaklah sesuai kerana ganjaran pahala bercukur rambut hanyalah diperoleh daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas menunaikan beberapa rukun haji dan umrah. Ya, setengah orang jahil mengatakan bercukur adalah amalan yang berpahala. Ini adalah berdosa. Kadang kata ini salah lagi. Bercukur akan mendatangkan pahala hanyalah ketika haji dan umrah. Ya. Maka pada masa-masa yang telah dinyatakan adalah dibolehkan. Apa makna masa lain boleh? Jaiz. Maknanya mengepir rambut, mengekalkan rambut, ataupun mencukur tak ada salah. Dan menganggap perbuatan yang dibolehkan. Mana dipanggil minal jaizat. Benda yang jaiz. Jaiz mana harus. Sebagai satu amalan yang berpahala dan mempersenda-sendakan orang lain yang tidak bercukur. Ada satu perbuatan haram. Itu boleh. Menyebabkan ni apa awak ni tak ikut sunnah. Cukur dia sunnah. Ya, jadi kata haram pula. Jangan tak baca hadis Nabi. Yang kelima, setengah daripada orang jahil suka mencerita terhadap mereka yang menyimpan rambut panjang menurut sunnah. Ini tidak dibenarkan. Ya.
Orang jahil kata apa rambut kau ni panjang ni, kan? Rasulullah rambut panjang kan. Tapi panjang kemas lah. Jangan tuan-tuan tu gaya tu. Yang keenam, setengah pengawas madrasah memaksa pelajar mereka mencukur rambut. Ini juga tidak dibenarkan. Ya, tapi kan tujuan tengok. Setengah madrasah dia cukur habis semua rambut. Kan? Apa dasar cukur? Tapi sini kata ini tak dibenarkan. Dia pendapat tuan pengarang tak dibenarkan. Kalau kita tanya dulu, kita lah yang bodoh tanya, apa sebab cukur? Sebab al-ilah taduru ma'al ma'lu wujudan wa adaman. Fiqah kita ilat dengan maklum. Dia cukur sebab apa? Mungkin dia cukur tadi dia sebab nak jaga budak tu. Budak ni kau kepala cukur kau bagi kampung kenal ni. Budak mengaji. Ada dia mengapa? Ada tujuan lain. Sebab kaedah kita pun ikut niat kan. Tapi kalau sekadar menetapkan itu semua cukur tu sunnah sepanjang masa atau tak, ya. Ada tempat-tempat yang dicukur pada masa-masa itu. Kemudian menganggap perbuatan mencukur rambut mendapat pahala adalah amalan golongan khawarij. Wah, pula ya, dan pemikiran demikian itu patut dihapuskan. Yang ke-8, sunnah menyimpan rambut yang dibenarkan ialah sehingga copeng telinga. Ya, sampai bawah copeng telinga itu jummah. Adapun jika rambut ini tumbuh panjang sehingga mencecah bahu atau ke atas daripada bahu. Kemudian ke-9, menyimpan rambut mengikut gaya Inggeris adalah makruhun tahrimi, perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang hampir ditegah, menghampir kepada haram. Ya. Dia ikat rambut apa? Orang panggil apa? Bojeng. Khazak. Mana ikat rambut tak sama. Di sini ada punya tojel macam-macam rupa dan ada, jangan. Itu budaya bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kazak. Kazak itu makna kazak bermaksud bercukur sebelah dan menyimpan sebelah, dan gaya Inggeris itu hampir seperti yang demikian. Maknanya apa? Cukur rambut tak sama. Sini panjang, sini pendek, sini kerut, macam-macam pesen dia buat. Kan? Kemudian cat, dia campur cat pula, cat ICI dia pakai. Macam-macam tadi. Atau semua dah mengaut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa tasyabbuh dengan kaum maka dia masuk dalam kaum tu. Kalau diniat begitulah. Adapun ke-10, adapun haram mendandan rambut menjadi ekor. Menjadi ekor belangkas. Seumpama rambut perempuan, dia saja buat tu. Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki menyerupai perempuan. Ya, la'anallahu ya rajul mutasyabbih bin nisa. Atalah laknat rasul lelaki mutasyabbih, dia menyerupai perempuan. Dia rambut panjang bercocang, dia macam perempuan tengok. Gaya dia, pakaian dia, rambut dia, itu dilaknat. Perempuan pula menyerupai laki-laki. Dia pakai seluar soja dia macam jin, dia rupa macam jin rupa. Tengok belakang tak kenal ni jantan ke betina kan. Ya, ke bapuk ni. Dia telah laknat, melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Oleh itu laki-laki dilarang berambut yang didandan seperti wanita. Ya, macam-macam dia orang ni nak buat pelik pada orang. Yang ke-11, menyimpan rambut sebelah dan sebelah lagi cukur. Ini berbesin. Sebelah separuh ya dia dan ni. Semua benda-benda yang bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paras rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahawa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfil uzunaihi. Rasulullah SAW, rambut baginda SAW sampai ke paras tengah telinga. Ya, separuh telinga. Jadi maknanya apa? Itu dipanggil satu ketika. Dan para sahabat Islam sederhana panjang. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Masya-Allah. Rasulullah mandi bersama dengan isteri Sayyidina Aisyah. Satu bekas. Wa kana lahu sya'run fawqa jummah wa duna wafrah. Jadi dia dapat sifatlah. Sayyidina Aisyah banyak dapat sifat yang terdekat, sifat dalam rumah bagi sebab banyak dia tahu ni. Sayyidina Aisyah isteri kesayangan baginda sallallahu. Beliau adalah Rasul dan Rasulullah SAW pernah mandi bersama dalam satu bekas. Ya, bersama dalam satu bekas. Dan rambut beliau panjang sampai ke telinga. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Panjang bertinggi. Pertengahan bahunya yakni tidak terlampau pendek dan tidak terlampau panjang tetapi sederhana. Itu maknanya setengah daripada gaya dan sifat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan suami isteri mandi bersama dibenarkan tapi habis itu. Kemudian catatan wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim.